Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam alhamdulillah. warahmatullahi. Oke. Hai. Oke, on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada hadirin dan hadirat semua. Ribuan terima kasih diucapkan atas kesudian anda semua menyertai sesi ceramah yang dianjurkan oleh Sekolah Menengah Saya Sembau pada hari ini. Dalam norma baharu ini, sesi ceramah pada hari ini hanya akan dijalankan secara YouTube Live. Sebelum majlis kita bermula, saya mempersilakan Ahmad Khairi bin Omaruddin untuk memimpin bacaan doa agar majlis ilmu kita pada malam ini berjalan dengan lancar. Dipersilakan. Ini tak masuk. Bismillah. Masuk. Baiklah, sebelum majlis kita bermula, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum saya menjemput penceramah kita yang hebat pada hari ini, saya ingin menceritakan serba sedikit tentang latar belakang beliau. Nama diberi ialah Brigadier Jeneral Haji Muhammad Anas bin Haji Hassan. Beliau merupakan seorang tentera Regimen Askar Melayu Diraja. Beliau berasal dari Kampung Cendera, Jasin, Melaka. Selain itu, beliau menyandang jawatan Timbalan Inspektor Jeneral Angkatan Tentera Malaysia. Penceramah kita pada hari ini juga telah dianugerahi dengan pelbagai darjah kebesaran seperti Pingat Perkhidmatan Am, Pingat Perkhidmatan Setia, Pingat Jasa Malaysia, Kesatria Angkatan Tentera, Pahlawan Angkatan Tentera dan Kesatria Mangku Negara. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput penceramah kita, Brigadier Jeneral Haji Muhammad Anas bin Haji Hassan untuk menyampaikan ceramah. Dipersilakan. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pertama sekali, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnianya dapat kita berada dalam satu majlis istimewa program ceramah sempena Isra' Mi'raj anjuran Sekolah Menengah Sains Rembau kan? Takut tersilap pula. Baik, yang saya kasihi, saya kira yang hadir sama, yang bagi Tuan Pengetua, para guru-guru, begitu juga saya kira hadir sama adalah yang di-Pertua PIBG dan juga ibu bapa dan juga insya-Allah para pelajar yang semua hadir sama. Saya harap insya-Allah dalam program kita pada malam ini. Sedia maklum,
zaman mencabar, iaitu bila kita dilanda oleh wabak penyakit COVID-19 ni, maka kita perlu ataupun terpaksalah mengadakan majlis online. Dan saya bercakap di sini, bercakap tak nampak audien semua sekali, tapi saya tahu ada yang menonton, ada yang mendengar melalui saluran masing-masing, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, perbincangan kita pada malam ini insya-Allah berkenaan dengan ibrah bulan Rajab dan bagaimana persiapan untuk kita menghadapi Ramadan. Secara umumnya itulah tajuk yang diberi. Dan bagi membincangkan perkara yang terkait dengan Isra' Mi'raj, saya ada slide-slide yang akan saya kongsikan, dan saya harap dapat kita berikan tumpuan, semoga dapat kita manfaat kebaikan daripadanya, insya-Allah. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Jemaah yang dikasihi sekalian, peristiwa Isra' Mi'raj adalah peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam. InsyaAllah pada malam ini kita akan meneliti pengertian Isra' Mi'raj, dan kita sedia maklum bahawa ianya berlaku pada malam Isnin 27 Rajab pada tahun yang ke-11 kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bersamaan dengan 621 Masehi. Dan ketika itu usia baginda kurang 52 tahun, dan ianya berlaku kira-kira setengah tahun sebelum hijrah ke Madinah. Dan peristiwa Isra' adalah satu perkara yang besar yang terkait dengan hal-hal keimanan dan juga ketakwaan. Bukan sekadar perkara yang dalam bentuk sejarah atau peristiwa-peristiwa yang diungkapkan sebagai perkara biasa. Tidak, ia adalah perkara yang sangat istimewa, merupakan satu mukjizat yang Allah kurniakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Isra' itu sendiri adalah bermaksud berjalan malam, iaitu dari Mekah ke Baitul Maqdis, Mekah Al-Mukarramah, yang mana di sana ada Masjidil Haram, ke Baitul Maqdis, di mana di sanalah Masjidil Aqsa. Baik, perkara ini Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kita boleh perhatikan dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Subhanalladzi, maha suci dia yang asra bi'abdihi, telah memperjalankan dengan hambanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, waktu malam, pada satu malam, minal masjidil haram, daripada Masjidil Haram, itu Masjidil Haram yang berada di kota Mekah, ilal masjidil aqsa, ke Masjidil Aqsa, iaitu Masjidil Aqsa, masjid yang jauh yang berada di Baitul Maqdis, di bumi Palestin. Alladzi barakna haulahu, yang Allah kata telah kami berkati sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, bagi kami memperlihatkan kepadanya, itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kita semua, min ayatina, daripada ayat-ayat kami, maknanya daripada tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia, itu Allah Taala, dia itu maha mendengar dan dia juga maha melihat. Jadi perjalanan Isra' itu diperjalankan di waktu malam ini. Baginda Ar-Rasul dijalankan dengan jasad dan ruh, dalam keadaan baginda sadar, bukan dalam keadaan mimpi atau bayangan. Secara fizikal, roh dan jasad baginda diperjalankan. Dan bila kita memperkatakan Mi'raj, apa itu Mi'raj?
Mi'raj adalah perjalanan ya baginda Rasul SAW dari Baitul Maqdis, Al-Quds. Itu diangkat naik ke langit, ya, melepasi 7 lapis langit dan terus sampai ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah SWT untuk menerima perintah, dan khusus kita tahu adalah perintah solat. Ya. Dan perihal Mi'raj ini juga ada kisahnya disebut dalam Al-Quran dalam surah An-Najm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sungguh dia, yaitu Muhammad SAW, telah melihatnya, itu melihat Jibril alaihissalam dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu ketika di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada syurga tempat tinggal. Dan Nabi Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, itu penglihatan Nabi Muhammad, tidak menyimpang dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Itulah kisah yang Allah sebutkan bagaimana Rasulullah SAW telah diangkat sampai ke Sidratul Muntaha dan baginda berpeluang melihat keadaan Jibril alaihissalam, malaikat Jibril dalam rupa bentuk yang sebenar. Jadi perjalanan Mi'raj juga diangkat naik ke langit ini berlaku dengan jasad dan roh baginda Rasul, badan dan dirinya dalam keadaan dia sadar, bukan dalam mimpi, ya, bukan dalam bayangan. Perjalanan yang benar. Dan kalau kita perhatikan, ya, ini ada peta yang saya kongsikan. Di mana kota Mekah? Iaitu di sini. Di mana kota Masjid Baitul Maqdis, di mana beradanya Masjid Al-Aqsa? Di sini, di Jerusalem, ataupun kita kata di Palestin. Dan jaraknya jauh. Kalau dalam kiraan kilometer, ya, lebih dari 1,200 kilometer. Jauh perjalanan tu. Ya. Dan kalau naik pesawat udara, dia hampir 2 jam. Ya. Dan kalau naik unta, perjalanan naik unta 2 bulan. Nak menyampaikan daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Bukan dekat-dekat tu. Perjalanan yang jauh. Tapi bukan sekadar sampai ke Masjidil Aqsa saja, bahkan Allah naik angkat ke langit. Dan ia semuanya berlaku pada satu malam. Ya. Mari kita perhatikan sedikit lagi. Ini pertanyaan kepada kita semua, khususnya kepada anak-anak pelajar. Ya. Kenal tak bagaimana rupa bentuk Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama bagi umat Islam? Ya. Baik, di sini saya ada video klip yang saya akan kongsikan untuk kita tengok bagaimana rupa keadaan Masjidil Aqsa. Yang mana satu Masjidil Aqsa ni? Tahu tak yang mana satu? Yang kiri ke, yang ada Golden Dome, ataupun yang belah kanan tu, yang agak kebiru-biruan sedikit? Anak-anak, yang mana satu? Baik, kita akan tengok video klip. Ni pertanyaannya, which of this is the Al-Aqsa Mosque? Yang mana satu tu? Yang kiri ke yang kanan? Sebelum kita bagi jawapan, kalau kata yang kiri, itu bukan. Yang kiri ini adalah apa? Sakhrah ataupun dipanggil Dome of Rock. Jadi di sini yang belah kanan ni, itulah dia. Itulah dia. This is the Al-Aqsa Mosque. Jadi Masjid Al-Aqsa ada di belah kanan. So kita know the difference. Tahu beza, kedua-duanya di dalam
kawasan Al-Haram. Inilah kawasan Al-Haram yang ya kalau kita perhatikan, kalau bahasa Inggeris kita the Noble Sanctuary, mana kawasan Al-Haram ataupun Dome of Rock, kadang disebut Masjid Al-Sakhrah, maknanya di sini ada batu di bawahnya ni. Di sinilah di Masjid Al-Aqsa, ya, arah kiblat ke sana ya. Kemudian di belakangnya ini inilah dia kawasan taman dan ada kita kata Dome of Rock, kubah batu dia panggil ya, kubah batu. Baik, kita tengok lagi. Baik, ini kawasan yang kita kata di sekeliling ya Masjid Al-Aqsa. Ini dari sudut yang berbeza. Ini lagi gambaran daripada udara. Tengok ini kawasan ni. Ini adalah kawasan yang dipanggil Al-Haram ya. Tanah haram Baitul Maqdis, dan di sini Masjid Al-Aqsa, di sinilah Dome of Rock ya. Yang kata orang Yahudi, dinding mereka, orang Yahudi dengan dinding ya, dekat belah sini. Baik, kita tengok terus. Ini gambaran dari sudut yang berbeza dari Masjid Al-Aqsa ya. Ini gambaran-gambaran yang ada lagi untuk kita sama-sama hayati. Sudut-sudut yang berbeza. Ini daripada pandangan hadapan Masjid Al-Aqsa. Ini lagi sudut yang berbeza Masjid Al-Aqsa. Ini dari pandangan atas juga ya, front view. Pintu besar masuk ya, kawasan masjid. Kita hari ini banyak halangan nak pergi sana. Dapat tengok gambar pun alhamdulillah. Ini gambaran dari sisi Masjid Al-Aqsa. Ini pandangan dari belakang ya, Masjid Al-Aqsa. Bagaimana keadaan dalam Masjid Al-Aqsa inside? Ini keadaan dalam masjid. Jadi ini bangunan yang telah dibina lama ya, terpelihara alhamdulillah. Walaupun persekitarannya dikuasai oleh Zionis dan Yahudi, tetapi dalamnya masih boleh ya diziarahi dan juga umat Islam salat, tapi banyak gangguan lah daripada Zionis Yahudi. Mari kita tengok pula bagaimana Dome of Rock ataupun kubah batu. Di dalamnya ada batu, dari atas batu lah baginda Rasul diangkat naik ke langit. Jadi batu ni nak mengikut tapi tak diizinkan ya. Dari atas batu ni lah baginda diangkat terus naik ke langit. Dan kubah ni dibina nak memelihara kita kata bahan sejarah yang terkait dengan apa yang berlaku pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bahagian dalam. Ini gambar dari atas ya. Keadaan batu. Inilah dia kata batu yang baginda Rasul berdiri berpijak di atasnya. Kemudian daripada sini baginda diangkat, dia mi'rajkan. Batu ni nak ikut, ada riwayat mengatakan, tapi tak diizinkan ya. Ini gambaran terus ya, di dalam kubah batu. Ini pun satu sisi pandangan ya, keadaan batu ya. Ini kubah dia, bahagian dalam kubah ya, kubah batu ni. Ini adalah gambaran sketch ya dengan kubah tadi. Jadi dia tanya, have you noticed? Tengok tak bagaimana kalau Masjid Al-Aqsa selalu disebut oleh media, mereka selalu memperlihatkan Dome of Rock ataupun kubah batu ni. Antaranya tujuan mereka adalah untuk nak menghilangkan ilmu dan pemahaman kaum muslimin supaya keliru mana satu Masjid Al-Aqsa, mana satu dia akan Dome of Rock tadi. Jadi itulah dia kata sampaikan maklumat ini kepada kaum muslimin kita, khususnya anak-anak generasi muda, supaya mereka jangan terkeliru
apa yang dikatakan dengan Masjidil Aqsa. Baik, kita terus sambung kita punya penelitian mengenai dengan Isra Mi'raj. Jadi detik-detik menjelang nak berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, waktu baginda Rasul SAW sedang berada di rumah sepupunya Ummu Hani binti Abu Talib, dan riwayat menerangkan dalam majlis berada di rumah itu ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi dan bapa saudara Nabi Hamzah. Jadi Jibril AS datang ke rumah tu, dan baginda Rasul dibawa ke Kaabah, dan baginda dibaringkan, kemudian berlakulah peristiwa kedua, itu baginda dibedah, dada baginda dibelah, dan dibersihkan, dia punya jantung kalbunya dibasuhkan, hatinya atau jantung kalbunya dengan air zam-zam, kemudian dimasukkan iman, dibersihkan daripada kotoran-kotoran, dicantumkan semula, dan baginda dalam keadaan sedar dan tidak rasa kesakitan. Jadi peristiwa beginilah yang orang kata ini adalah satu petunjuk bahawa sampai masanya akan adalah kemampuan manusia untuk membedah dada manusia. Kalau bahasa Inggeris terpanggil, ini adalah panggil prophecy. Baik, seterusnya Allah Ta'ala telah memilih untuk membawa Rasul SAW berjalan waktu malam daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang berada di Baitul Maqdis. Jadi rehlah ataupun perjalanan, rehlah ni macam kita kata bersiar-siar, makan angin. Baginda menunggang kenderaan yang disediakan, iaitu burak, dan kita tahu burak ini adalah makhluk special. Dia ibarat macam kuda tapi berbentuk ada kepala macam manusia, dalam riwayat menangkan begitu, dan dia boleh bergerak dengan laju, Dan setibanya baginda di Masjidil Aqsa, maka baginda telah mengikat burak, kemudian masuk ke masjid, dan baginda menjadi imam kepada para rasul, para anbiya yang ada. Baik, sebelum tu ingin saya sebutkan juga, dalam perjalanan sebenarnya baginda juga dibawa singgah untuk berhenti di beberapa tempat. Antaranya kota Yathrib yang waktu itu disebut oleh Jibril AS sebagai apa? Tayyibah. Tak diberitahu secara khusus bahawa itu adalah kota Yathrib. Tapi selepas baginda berangkat meninggalkan Tayyibah, Jibril tanya, tahu tak tempat kita singgah yang kamu solat tu apa namanya? Rasul kata, ya, tidak tahu. Dia kata itulah Tayyibah, tempat mana Rasul akan berhijrah ke sana nanti. Tapi tidak disebut secara khusus itu kota Yathrib, Begitu juga ada tempat-tempat lain yang baginda singgah, Madian, Bukit Tursina, Baitul Laham, dan seterusnya di Baitul Maqdis. Jadi dalam peristiwa baginda mengimamkan para rasul, para anbiya, ini menunjukkan bagaimana kelebihan ataupun kita kata status baginda Rasul mengatasi para rasul, para anbiya yang lain, Dan selesai daripada solat bersama dengan para rasul, para anbiya, kemudian baginda Rasul SAW ditawarkan air ataupun minuman, dan baginda ditawarkan dua, satu minuman berisi arak, satu minuman berisi susu, dan baginda telah memilih susu, dan Jibril berkata, kamu telah memilih pilihan yang betul, itu memilih fitrah yang merupakan satu perkara yang baik untuk baginda dan juga umatnya. Jadi di sini ada gambaran infografik daripada Mekah, Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa, dan daripada Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis ini baginda di Mi'rajkan. Itu diangkat naik ke langit. Baik, dalam perjalanan untuk di Mi'rajkan, secara ringkasnya atau secara umumnya, baginda Ar-Rasul telah melepasi pintu langit, dan di setiap langit pertama, baginda Rasul SAW bertemu dengan Nabi Adam AS,
Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Ya. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itulah, ini peristiwa Mi'raj, diangkat naik ke langit. Baik. Okey. Okey, dia punya apa? Adjustment ni. Okey. Tak nampak muka. Okey. Okey, sorry kalau apa technical tergerak komputer tadi mungkin. Okey, nampak dah mukanya? Alhamdulillah. Okey, peristiwa Mi'raj ini itulah baginda Rasul SAW diangkat naik ke langit, ya, sampai langit yang ketujuh, kemudian sampai melepasinya itu di Sidratul Muntaha, ya, dan baginda Rasul SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim di Baitul Ma'mur, di langit yang ketujuh, dan Nabi Ibrahim waktu itu bersandar di Baitul Ma'mur. Dalam riwayat ada menerangkan bahawa Baitul Ma'mur ni adalah ibarat kiblat bagi para malaikat dan dia betul-betul bersetentangan dengan Kaabah yang ada di bumi, ya. Maka ia merupakan satu perkara yang hebat, ya, yang mana Rasulullah SAW dapat melihat keadaan bagaimana malaikat-malaikat yang tawaf, ya, di keliling Baitul Ma'mur, dan setiap hari 70,000 malaikat masuk ke kawasan Baitul Ma'mur, dan riwayat ada menerangkan bahawa mereka masuk dan tak keluar-keluar, dan setiap hari masuk 70,000. Inilah kehebatan kita kata apa yang Allah ciptakan dan Allah perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya mengenai dengan peristiwa Mi'raj itu, kemudian baginda Rasul SAW berada di pintu Sidratul Muntaha, dan seterusnya baginda meneruskan perjalanan bersendirian kerana malaikat Jibril alaihissalam kata bahawa limit ataupun had Jibril alaihissalam diizinkan sampai di situ saja. Kemudian baginda SAW naik seorang diri, ya, ke Sidratul Muntaha, ya, yang mana Allah Ta'ala yang memperjalankan, ya, yang membawa Rasul, ya, untuk masuk ke Sidratul Muntaha. Dan baginda Rasul SAW kemudian, ya, menghadap Allah Ta'ala untuk menerima perintah. Menerima perintah iaitu perintah solat. Dan baginda Rasul SAW menerima perintah solat 50 waktu. 50 waktu solat sehari semalam. Baginda tidak menolaknya, tidak mempertikaikannya, bahkan dengan penuh reda dan reda, penuh ketaatan, menerima apa yang Allah Ta'ala perintahkan ini. Dan perjalanan pulang kembali, ya, untuk menuju ke Baitul Maqdis. Jadi bila melalui langit yang ketujuh, keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa bertanya mengenai dengan apa yang Allah perintahkan, bagaimana pertemuan dengan Allah Ta'ala. Nabi SAW menerangkan bahawa Allah telah memfardukan untuk baginda dan umat dia solat 50 waktu sehari semalam. Jadi solat untuk 50 waktu sehari semalam, Nabi Musa kata, wahai Muhammad, jumpa Nabi Musa di langit yang ketujuh, umatmu lemah, umat kau lemah. Kembalilah bertemu dengan Allah Ta'ala untuk dimohon, untuk dikurangkan.
maka di atas pandangan, pendapat, nasihat Nabi-Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW memikirkan kita, umat ini yang lemah, maka bertemu semula kepada Allah Ta'ala untuk mohon dikurangkan. Maka dikurangkan, ada riwayat menerangkan dikurangkan 5 waktu. Kemudian baginda beredar kembali untuk balik ke Baitul Maqdis melalui langit-langit 7, 6, bertemu lagi Nabi Musa. Dan Nabi Musa bila dengar masih banyak tu, maka dia memberikan pandangan nasihat supaya kurangkanlah. Mintalah Allah Ta'ala kurangkan, mohon dikurangkan. Maka baginda bila memikirkan kepentingan umat, maka baginda bertemu lagi Allah Ta'ala. Dikurangkan lagi 5, jadi 40. Bila balik dalam perjalanan ditanya, Nabi Musa kata itu masih banyak. Umat dia satu waktu sehari semalam pun berat untuk mereka nak melaksanakan menyempurnakannya. Ini kan pula 40 waktu. Mintalah dikurangkan lagi. Maka berulang aliklah baginda Ar-Rasul bertemu dengan Allah Ta'ala. Bila Nabi Musa tanya dah dikurangkan, masih banyak, Nabi Musa nasihatkan pergi jumpa Allah Ta'ala, berikan pandangan. Maka Rasul berulang alik sehinggalah dikurangkan menjadi 5 waktu sehari semalam. Dan Allah Ta'ala menerangkan bahawa 5 waktu ini tak boleh dikurangkan lagi. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menerima dengan penuh reda. Dan Nabi Musa masih menasihatkan, ini banyak lagi, tapi Rasul baginda sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa Allah telah menetapkan 5, namun ganjarannya, balasan pahalanya seolah-olah ataupun menyamai 50 waktu solat. Walaupun kita tunaikan 5 waktu sehari semalam, tetapi balasan ganjarannya sama dengan mengerjakan 50 waktu solat fardu sehari semalam. Masya Allah, inilah kurnia Allah Ta'ala yang hebat, yang besar, yang mana telah dikurniakan kepada kita semua. Alhamdulillah. Dan di hari kemudian besok, kita akan disoal, ditanya perihal ibadah yang telah Allah fardukan ini. Baik, jemaah yang dikasihi sekalian, mengenai dengan ibrah, pengajaran daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini sangat banyak. Ya. Antaranya saya ingin rumuskan bahawa ibrah dalam bulan Rajab ni adalah wake up call ataupun warning untuk mengingatkan kita, bangkitlah, bersedialah untuk menghadapi bulan Ramadan. Bangkitlah, sedarlah mengenai kurnia Allah kepada kita. Sedarlah berkenaan dengan kewajipan yang Allah telah fardukan kepada kita. Ya. Peristiwa dalam bulan Rajab, sebenarnya peristiwa Isra' Mi'raj ini adalah juga peristiwa besar yang mengingatkan kita. Allah Ta'ala telah memberi kurnia yang besar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu satu perjalanan yang mana memperlihatkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untuk itu, marilah kita bersyukur dan sedar. Dan bagi menghadapi bulan Rajab, bulan Sya'ban sebelum bertemu dengan Ramadan, maka kita kena buat persiapan, memperlipat gandakan amal ibadah kita. Bukan hanya nak menunggu bulan Ramadan, tetapi bermula daripada sekarang. Jadi pada peristiwa-peristiwa yang berlaku ini, antara iktibar besar yang ingin saya tumpukan, pertama sekali, keimanan kita. Apatah lagi beriman kepada perkara yang ghaib adalah perkara yang sangat penting. Kerana apa? Kerana ianya adalah berita, ilmu, maklumat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah lepas ni kita akan ulas sedikit, ya, hal-hal berkaitan dengan keimanan dan juga amal saleh. Begitu juga ingin saya fokuskan mengenai dengan pentingnya solat yang perintahnya diterima oleh Rasul SAW
direct daripada Allah Ta'ala, diterima terus, diterima secara terus, secara langsung, ya, daripada Allah SWT sendiri. Dan penting kita menjaga solat dan apa implikasi salat di dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan kedudukan Palestin, kedudukan Baitul Maqdis, kedudukan Masjidil Aqsa yang sangat penting dalam Islam. Ini juga akan kita bincangkan lebih mendalam selepas ini, insya-Allah. Baik, perkara yang pertama, apabila kita memperkatakan iman, kita memperkatakan keimanan, maka iman ini perlu dibina dan iman perlu dipelihara. Iman perlu dibina dengan berpandukan dalil, bukti secara ilmiah, dalil akli, dalil naqli. Dalil akli maknanya dalil bukti, pembuktian melalui akal. Bila dia panggil dalil naqli adalah pembuktian dalil-dalil yang kita terima, itu wahyu, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Supaya apa? Keimanan kita ni keimanan yang sungguh-sungguh kuat, mantap dan tidak mudah goyang dalam apa juga keadaan. Apatah lagi kita hidup di akhir zaman ini, terlalu ramai daripada umat Islam yang mereka jahil, tak ada ilmu, dan mereka masuk Islam kerana apa? Kerana keturunan. Dan kita bersyukur kita dah jadi orang Islam, tetapi kita tidak boleh biar diri kita dalam keadaan kejahilan, ya. Jadi untuk nak memantapkan iman, sebenarnya ada risalah pemantapan iman yang dapat saya compile atau dapat saya kumpulkan maklumatnya, dan insya-Allah nanti boleh saya kongsikan, ya, melalui Ustaz Nazrul kita, iaitu ada bahan ilmiah yang telah saya tulis dan juga kongsikan dengan banyak pihak untuk memantapkan keimanan kita. Yang mana saripatinya yang dalam risalah ini kita sekali membincangkan supaya kita sedar sebagai manusia kewajipan kita yang pertama adalah kita kenal Tuhan pencipta alam semesta, ya. Dan kita telah dikurniakan akal fikiran, dan dengan kita tahu macam mana akal ini berfungsi, gunakan dia untuk kita membuktikan akan kewujudan adanya Tuhan pencipta yang Maha Esa. Kemudian melalui dalil akal ini, manusia mesti ingin tahu, pasti ingin tahu siapa sebenarnya Tuhan pencipta yang maha hebat ini. Maka melalui dalil naqli ataupun dalil yang dinukilkan dalam Al-Quran, dalam wahyu, Allah menerangkan bahawa dialah Tuhan pencipta alam semesta, ya. Dan ini kita diberitahu dalam Al-Quran. Dan seterusnya perbincangan bahawa Al-Quran ini yang kita yakin percaya itu perlu kita buktikan ia benar-benar datangnya daripada Allah. Dan macam mana cara pembuktiannya, ini ada dibincangkan di dalam risalah ini. Dan seterusnya bahagian terakhir dalam risalah pemantapan iman ini adalah perbincangan bahawa Al-Quran menerangkan kepada kita Islam itu sebagai sistem cara hidup yang lengkap sempurna, yang mengandungi perkara-perkara terkait dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Ta'ala, wa hablum minan nas, dan hubungan kita sama manusia. Jadi insya-Allah pada malam ini saya tidak akan go through isi kandungnya yang panjang ini, ya. Namun insya-Allah saya boleh kongsikan nanti melalui Ustaz Nazrul, ya, apa tajuk-tajuk pembincangan ini dapat nanti dikongsi dengan semua, sama ada guru-guru, ibu bapa dan juga anak-anak, ya, insya-Allah. Baik, mari kita sambung perbincangan kita. Jadi keimanan yang kukuh, keimanan yang mantap, keimanan yang dibina perlu dipelihara, jangan dirosakkan. Jadi keimanan yang sejati inilah yang akan menjadikan seseorang itu bangkit dan sanggup berjuang untuk Islam.
sanggup berkorban nyawa, harta dan segala-galanya ya untuk Islam, insya-Allah. Maka apabila umat Islam menghidupkan Islam itu sebagai sistem hidup, mengamalkannya, maka kita akan jadi mulia dan hebat, dan umat akan menjadi pemimpin ya kepada umat manusia. Umat Islam, umat Muhammad akan menjadi pemimpin kepada umat manusia secara amnya. Seterusnya, perkara yang kedua ingin saya ajak kita untuk meneliti dengan lebih mendalam adalah perkara yang terkait dengan solat. Yang mana solat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kemudian besok. Ya. Dalam hadis yang agak panjang ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama, yang awal-awal, apa yang akan dihisab, yang akan dihitung, akan ditanya dengannya seseorang hamba itu besok akan ditanya oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Apa yang akan ditanya daripada amalnya? Salatuhu, itu solatnya ya. Jadi di hari kiamat besok, amal yang mula-mula ditanya, akan disoal, akan dihisab adalah solat. Kata Nabi SAW, fa'in salahat, ya, fa'in salahat, maka jika telah eloklah, mana solat tu diterima, lulus di sisi Allah Ta'ala, faqad aflaha wa anjah, maka ya telah berjaya ya, dan telah menang lah, ya, telah menang, telah berjaya lah orang tu. Wa in fasadat, dan jika telah rosaklah, mana solat tadi tak diterima, ataupun bahasa lain kita gagal solatnya, bila dicek solat tu tak diterima oleh Allah Ta'ala, ataupun tak ada solat yang ya sah, ataupun tak ada solat yang diterima oleh Allah Ta'ala, maka faqad khaba wa khasira, maka telah binasa dan telah rugilah dia ya. Jadi jangan sampai solat kita fasad, itu rosak, binasa ya. Solat tak sah, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Namun kata Nabi SAW, fa'inin taqasa min faridatihi syai'un, maka jika telah kuranglah daripada fardunya sesuatu, maknanya kalau solat fardu tu ada kurang, tak sempurna, maka qala Rabbu Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala Ar-Rabb ya, Allah kata, lihatlah, unzur hal li'abdi min tatawu'in, lihatlah oleh kamu wahai malaikat, tengok ada tak bagi hambaku daripada tatawu', itu solat yang sunat, solat untuk menambah ketaatan, fayukammalu minha man taqasa min al-faridah, maka dia menyempurnakan daripadanya apa yang telah kurang daripada fardu. Jadi solat-solat sunat akan melengkapkan, menyempurnakan apa yang kurang daripada solat fardu. Jadi penting kita ya solat, jangan yang fardu je, yang sunat pun buat. Supaya apa? Nanti kekurangan-kekurangan yang ada pada solat fardu dapat ditampung oleh solat-solat sunat ini. Summa takunu sa'iru a'malihi ala hadhihi, kemudian ia adalah seluruh amal-amalnya atas ini. Jadi dalam huraian hadis ni diterangkan bahawa nanti kalau amal-amal yang lain nak diambil kira, ditengok yang fardu, kalau fardu tu tak cukup, maka yang sunat akan menampung ataupun melengkapkannya. Contohnya lah fardu kita apa? Siam, puasa. Kalau fardu puasa itu tidak sempurna, maka Allah suruh tengok mana dia amalan-amalan puasa sunat yang nanti boleh bantu untuk melengkapkan. Itu satu tafsir, satu huraian ya.
ada juga ulama yang menerangkan bahawa kalau solat ni tak diterima, maka amal-amal yang lain tak akan diperhatikan langsung. Ya. Kalau solat diterima, barulah amal-amal lain itu diperhatikan untuk dinilai. Jadi sangat penting kita faham bahawa solat perlu dijaga. Solat perlu dipelihara. Supaya apa? Nanti di hari akhirat dia merupakan juga kita kata prerequisite. Kalau bahasa Inggeris katalah prerequisite, iaitu perlu lulus solatnya, barulah amal lain akan diambil kira. Jadi berkenaan dengan kita yang hidup di akhir zaman ini, ya, apa yang berlaku, Nabi SAW kata akan sampai masanya, ya, simpulan ikatan Islam, ya, akan terlerai, ya. Dalam hadis yang dalam riwayat Imam Ahmad ni, daripada Musnad Imam Ahmad, ada hadis kata Nabi SAW, la yunqadanna ural Islam urwatan. Kata Nabi, sesungguhnya ia pasti terlerai ikatan Islam tu satu demi satu. Ikatan yang mengikat kita dalam agama Islam ni, yang mengikat, yang menyatukan, yang memperkukuhkan kita ni akan terlerai satu demi satu. Fakullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Maka setiap kali terlerai oleh satu ikatan, ia berpeganglah manusia itu dengan ikatan yang berikutnya. Jadi manusia nak berpegang kepada agama Allah. Ya, manusia kita orang Islam nak berpegang kepada ajaran Islam. Tapi ikatan-ikatan tempat kita berpegang berpaut tu akan terlerai. Maka terlerai satu, maka berusaha nak berpegang pada ikatan yang berikutnya. Wa awwaluhunna naqdan al-hukmu. Yang pertama terlerai ikatan. Maka Nabi kata yang pertama sekali terlerai akan keadaan ikatan simpulan ni adalah pemerintahan, al-hukmu. Jadi pemerintahan Islam bila terlerai, maka yang lain-lain pun mula terlerai. InsyaAllah kita akan tengok penjelasan lanjut apa maksudnya di sini. Wa akhiruhunna as-salah. Dan yang akhir sekali akan terlerai, akan terlepas, akan terburai adalah solat itu sendiri. Akhir sekali solat pun terlerai daripada pegangan. Solat yang juga patut menyatukan kita umat Islam akan terlerai sehingga umat dah tak disatukan. Umat solat pun tak bersatu. Bahkan ada orang yang tidak solat, tak berpegang langsung kepada simpulan ikatan. Kalau kita perhatikan di akhir zaman apa yang berlaku ini, ramai orang tidak solat. Dan kita pun risau apa yang Nabi kata, ya'ti 'alan nas zamanun yusallun wala yusallun. Akan sampai zaman mana manusia itu mereka kata mereka solat, tapi sebenarnya mereka tidak solat, kata Nabi. Ini berat ni, ya. Maka bagaimana dengan solat kita? Jemaah yang dikasihi sekalian, apabila Nabi mengatakan ikatan Islam yang menyatukan kita, ikatan Islam tempat kita berpaut akan terlerai demi satu, maka mari kita perhatikan apakah perkara-perkara pokok tunggak yang ada dalam ajaran Islam ini, ya, yang mana kita lihat kalau ianya terlerai maka hancurlah, rosaklah umat ini, ya. Baik, Islam tu dapat kita rumuskan dalam, kita kata, bentuk metrik yang ada saya kongsikan ini. Ajaran Islam mengajar kita hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Baik, hubungan dengan Allah Ta'ala boleh kita ringkaskan satu dari sudut keimanan. Jadi dalam hal keimanan ini ada rukun iman 6 perkara, ya. Jadi keimanan kena dibina, kena dipelihara. Dan hubungan kita dengan Allah Ta'ala juga terkandung dalam rukun Islam yang merupakan ibadah khusus.
Jadi hubungan terus dengan Allah Ta'ala melalui ibadah khusus ini dapat kita fahami dalam rukun Islam, ya, syahadah adalah perkara yang pertama, solat, puasa, zakat, haji, ini ibadah-ibadah khusus. Kemudian Islam juga mengajar, syariat Islam juga menentukan bagaimana hablum minan nas, hubungan sesama manusia ini perlu diatur. Dan kita kena pegang kepada ajaran Islam, yang mana diri kita pun kena diatur. Ya, diri kita, kepribadian kita, daripada makan, minum, pakaian, akhlak, kebersihan, kesucian, ya, termasuk kesihatan. Diri kita ni perlu juga diatur dengan ajaran Islam, syariat Islam. Jadi kita tahu bab makan minum ini istilah halalan thayyibah, ya. Pakaian kita mesti libasut taqwa, pakaian taqwa, menutup aurat. Akhlak kita, ya, tingkah laku, sopan santun kita kena ikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kebersihan, kesucian adalah perkara yang penting, ya. Itu kita kata bersih dan suci. Ada ketikanya nampak tak bersih tapi dia suci. Contohnya kadang-kadang pakaian kita ada lumpur, ya, ada tanah, nampak macam kotor, tak bersih tapi dia suci. Maka kita kena jaga jangan sampai ada najis, ya. Baik itu mengatur diri kita. Hubungan sesama manusia lain bila kita bermuamalat, maka kita ada aktiviti dengan manusia lain. Maka bila Nabi kata tadi pemerintahan, siasah, politik, kenegaraan. Pemerintahan kalau ianya dah tak ikut Islam, terlerai, maka ekonominya pun akan terlerai jugalah. Kerana apa? Pemerintah, negara, ya, pemerintah yang ada bidang kuasa untuk menerapkan ekonomi. Kalau dah pemerintahan Islam tu tak ada, maka berlakulah apa yang berlaku hari ini. Ekonomi dah tak ikut ekonomi Islam. Begitu juga kalau pemerintahan dah tak ikut cara Islam, maka dikuatiri pendidikan pun dah tak ikut cara Islam. Ya, bila terlerai pemerintahan, maka pergaulan dalam masyarakat pun orang dah tak jaga. Bagaimana pergaulan yang sebenarnya kena dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Pergaulan laki dan perempuan hanya yang diizinkan oleh syarak. Kalau tidak, dia kena dipisahkan. Hari ini banyak kita dapati masalah sosial, pergaulan bebas, sehingga timbul, ya, anak-anak di luar nikah, timbul macam-macam perkara-perkara yang perzinahan dan macam-macam, ya, yang sangat kita kata merisaukan. Kerana apa? Laki-laki perempuan dah bergaul bebas, sehingga berlakulah LGBT, ya, dan macam-macam lah yang kita kata, ya, yang kita kata menyimpang dari ajaran Islam. Begitu jugalah bila kenegaraan Islam itu, pemerintahan itu dah relai, maka dah runtuh, maka perundangan dah tak ikut perundangan Islam, ya. Keadilan sistem mahkamah pun dah tak ikut cara Rasul dan para sahabat dan cara khalifah-khalifah terdahulu. Mahkamah Islam dah tak berlaku. Kalau dah kenegaraan itu tak ikut cara Islam, dah terlerai, terlepas, maka bagaimana dasar luar negara? Hari ini kita tahu, ya, di dunia kaum muslimin, bukan di Malaysia saja, kita kena faham, di dunia kaum muslimin, kenegaraan Islam itu sesuatu yang dah begitu asing, ya, dan majoriti daripada negeri kaum muslimin ini telah terikut cara barat, cara Amerika, cara Britain, cara Perancis, cara Belanda dalam mengatur hal-hal urusan umat ni, ya. Termasuklah foreign policy, itu dasar luar negara. Dalam kenegaraan yang mengikut cara Islam, negara melaksanakan dakwah, membawa Islam ke seluruh dunia. Dan kalau ada halangan, maka itulah tentera-tentera akan main peranan untuk menghilangkan segala halangan untuk dakwah ini dilaksanakan. Ya, kalau ada halangan terhadap dakwah dan membawa Islam ke seluruh dunia, tentera akan hilangkan segala halangan itu. Ya. Jadi persoalannya, ya, sudahkah kita mempunyai ilmu dan kefahaman berdasarkan Quran dan Sunnah untuk mengamalkan semua tonggak-tonggak yang kita bincang tadi?
Jadi Nabi kata mula-mula terlerai pemerintahan. Yang lain pun ikut terlerai. Hari ini kita tahu banyak perkara dah tak ikut syariat Islam. Akhir-akhir sekali Nabi kata solat pun akan terlerai. Kalau dah solat pun terlerai, maka dikuatiri yang lain pun habis terlerai. Ya. Baik, untuk itu saya ingin kongsikan bahawa Universiti UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, mereka ada mengeluarkan buku yang bertajuk Fahami Bacaan Dalam Solatmu, Asas Khusyuk Ketika Solat. Jadi saya kongsikan maklumat ni kenapa? Kerana di dalam kanta pengantar buku ni, waktu tu terbitan pada tahun 2011, ya, Naib Chancellornya adalah Profesor Datuk Aminah Ayub. Dia mengatakan bahawa ya, kajian tinjauan di kalangan pelajar sebuah universiti, tak sebut universiti mana, dan beberapa sekolah menengah oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Ishak Harun dan rakan-rakan pensyarah di UPSI mendapati ataupun menunjukkan hampir 90% daripada pelajar tidak memahami erti apa yang mereka baca dalam solat, termasuk surah Al-Fatihah. Masya Allah, jemaah sekalian, ya, ibu-ibu, ya, guru-guru dan para pelajar. Ini satu fakta yang sangat merisaukan. Ya. Dan kajian ini 2011. Mungkin keadaan tu masih berleluasa hari ini. Ataupun kita kata mana perginya pelajar-pelajar yang 2011 tu. Mereka dah masuk dalam masyarakat. Mungkin ada yang dah jadi askar, dah jadi polis, pasukan keselamatan, mungkin dah ada jadi guru, mungkin dah ada jadi kaki tangan kerajaan, ataupun kita kata mungkin dah bekerja sendiri dalam dunia korporat dan pelbagai. Bayangkan, hampir 90% daripada ahli masyarakat kita pun nampaknya macam tu. Ya, tidak mengerti dan faham bacaan solat, termasuk suratul Fatihah. Maka inilah yang kita kata, kalaulah mereka tidak mengerti dan faham apa yang mereka baca, apa yang mereka buat ketika solat. Sedangkan solat ni kefarduan, perintah daripada Allah Ta'ala terus kepada Rasulullah SAW. Dan perintah itu adalah untuk kita semua. Kalau ini pun tak dijaga, dikuatiri solat yang nanti Allah kata dalam Quran, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang solat, itu orang-orang yang mereka daripada solat mereka lalai. Maka kita tak mahu jadi begitu. Ya? Jadi kita ingin kita sedar sama-sama. Jangan kita lalai dalam solat. Dan dalam Al-Quran Allah beritahu, mengingatkan kita bahawa fungsi solat ataupun outcome, kesan solat itu, Allah kata, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu ia menegah daripada fahsya' dan munkar. Maksudnya, ya, kalau orang yang benar-benar melaksanakan ibadah solat, maka kesan kepada diri dia, jiwa dia, dia tidak akan buat perkara maksiat. Fahsya' dan munkar akan dia tinggalkan. Tetapi kalau orang yang kelihatan solat, tapi dalam kehidupan melaksanakan maksiat dan kekufuran, maka dipersoalkan, bagaimana dengan solatnya? Jadi kalau kita kembali kepada jadual dalam metrik tadi, kita tanya, bagaimana dengan kehidupan individu? Bagaimana dengan kehidupan berkeluarga? Bagaimana dengan kehidupan berorganisasi, berjamaah, kehidupan bernegara, kehidupan di peringkat global antarabangsa? Di mana letak umat Islam ini? Apakah kita benar-benar telah melaksanakan segala titah perintah Allah? Dan apakah kita benar-benar meninggalkan larangan? Maka kita dapati hari ini umat Islam dari banyak sudut tidak ikut ajaran dan syariat Islam. Ya. Sebagaimana kita tahu, bila Nabi kata, bila pemerintahan Islam itu dah jatuh, maka ekonominya pun jatuh, tak ikut Islam, pendidikan, perundangan, mahkamah keadilan, sampai kita kata pergaulan sosial, hubungan antarabangsa. Hari ini memang benar-benar dipengaruhi oleh yang bukan Islam. Ya. Maka inilah yang kita nak sama-sama sedar. Kita nak bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan solat kita diterima,
dan segala amal ibadah kita diterima, bukan ditolak. Baik, perkara yang ketiga yang ingin saya bincangkan dengan lebih mendalam, iaitu bagaimana hubungan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Bagaimana hubungan kita dengan kedua-dua masjid ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kita tahu Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama bagi umat Islam sebelum berpindah kiblat kita menghadap ke Masjidil Haram. Hari ini kiblat kita yang pertama sebenarnya sedang berada di bawah kekuasaan ataupun dikontrol oleh rejim Yahudi Zionis. Umat Islam kita dihalang untuk melaksanakan ziarah dan dihalang daripada melaksanakan ibadah dengan kita bebas di Masjidil Aqsa. Bahkan wilayah yang mana Masjidil Aqsa berada, di Baitul Maqdis dan di bumi Palestin, sedang dicengkam, dikuasai oleh rejim-rejim Yahudi. Dalam hal untuk pergi ke masjid-masjid, Nabi kata, la tushaddun rijal illa ila thalathati masajid. Jangan dia berpayah-payah oleh seseorang tu, melainkan pergi menuju kepada 3 masjid. Jadi dia bersusah payah pergi ke 3 masjid ni. Apa dia? Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram di kota Mekah, wa Masajid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Rasul, Masjid Nabawi di kota Madinah, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Jadi Nabi kata jangan bersusah payah kecuali pergi ke masjid ni dengan bersusah payah. Ini cara gaya bahasa dalam bahasa Arab. Nabi kata jangan bersusah payah nak berpergian bermusafir bagi tujuan ibadah, melainkan pada 3 buah masjid ni. Mana kalau kepada 3 buah masjid ni bersusah payahlah pergi. Walaupun payah dan susah, berusahalah untuk pergi. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjid Aqsa. Dan masing-masing ni ada dia punya fadilat dia. Yang kita tahu fadilat untuk solat di Masjidil Haram ni 100,000 kali lebih baik daripada masjid-masjid biasa. Begitu juga kalau Masjid Nabawi ni 1000 kali lebih baik. Dan Masjid Aqsa juga mempunyai ganjaran yang besar untuk solat di sana. Jadi terkait dengan Masjidil Aqsa yang mana berada di bumi Palestin, biar kita faham sedikit sejarah ringkas Palestin. Ribuan tahun memang dia menjadi daerah konflik pelbagai kerajaan dahulu, termasuk kerajaan Babylon, Parsi, Yunani, Rom, Byzantine. Namun pada tahun 15 Hijrah ataupun 638 Masehi, di bawah kepimpinan Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab, Khalifah yang kedua, bumi Baitul Maqdis termasuk Masjidil Aqsa ni dibebaskan. Bumi Palestin dibebaskan. Namun pada tahun 1099 Masehi, tentera salib menakluki semula Palestin dan Baitul Maqdis. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan Panglima Islam yang masyhur, pada tahun 1187 Masehi, beliau membebaskan semula bumi Palestin, Masjid Al-Aqsa daripada tentera salib. Pada tahun 1243 tentera salib menguasai semula, tapi setahun kemudian tentera Islam berjaya membebaskannya. Kemudian berterusan mulai tahun 1517 bumi Palestin, Baitul Maqdis berada di bawah kekuasaan kerajaan Islam Uthmaniyah. Jadi kita tahu kerajaan Islam yang Rasul SAW tegakkan sejak baginda hijrah di Madinah, kita kata era nubuwah berlaku. Takunu nubuwah fikum masyaallah antakun, kata Nabi, ia adalah zaman nubuwah berada di kalangan kamu selagi mana Allah Ta'ala kehendaki, thumma yarfa'akun, Allah angkat. Lepas zaman nubuwah, ketika
ya, Nabi menjadi ketua pemimpin kaum muslimin zaman nubuah, kemudian baginda pun wafat, maka bermulalah zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Khulafa Ar-Rasyidin, khalifah-khalifah yang berpetunjuk, yang mereka menjadi khalifah. Khalifah tu mufrad, kalau khulafa mana khalifah-khalifah. Itu jamak. Dan sistem pemerintahannya dipanggil khilafah. Itu yang Nabi kata, "Tsumma takunu khilafah ala minhaj nubuwah." Kemudian ia ada zaman khilafah ikut cara kenabian. Selepas zaman khilafah ala minhaj nubuwah, "Tsumma takunu mulkan adan." Nabi kata kemudian ada zaman kerajaan yang menggigit kekuasaan dan menggigit syariat. Itulah zaman kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Islam Bani Abbasiyah, kerajaan Islam Utsmaniyah Turki, ya. Jadi itu kerajaan-kerajaan Islam. Namun pada tahun 1924, lebih khusus 3 Mac. Kita pun bulan Mac ni, bulan Rajab. Maka runtuh kerajaan Islam secara rasminya, ya. Jadi kalau ikut kiraan 1342 Hijrah runtuh kerajaan Islam. Itu berlaku juga dalam bulan Rajab sebenarnya, ya. Dan sampai hari ini dah masuk 100 tahun. Dan kita tahu pada tahun 1948 Zionis Yahudi mewujudkan negara di atas bumi Palestin yang dinamakan negara itu Israel. Nama Israel ni nama bagus sebenarnya, nama panggilan bagi Nabi Allah Yaqub. Tapi Yahudi taruh nama bukan pada tempatnya, ya. Jadi Baitul Maqdis, bumi Palestin berada di bawah kekuasaan Zionis Yahudi sampai hari ini. Jadi konflik di bumi Palestin di sekitar Baitul Maqdis masih berterusan. Masjid Al-Aqsa masih lagi dalam ambang bahaya, nak diruntuhkan kerana Yahudi nak mendirikan, ya, kuil ibadah yang kita tahu dia nak bangunkan tempat ibadah orang Yahudi di atas tapak Masjid Al-Aqsa tu, ya. Dan kita tahu dalam sejarah ini peta secara ringkas, kalau dulu tahun 46, ya, bumi Palestin yang hijau ni dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian bagaimana, ya, yang putih itu wilayah yang dikuasai oleh Yahudi. Maka makin lama makin luaslah wilayah itu dikuasai oleh Yahudi Zionis. Ya, tahun 49, 47 tengok makin meluas. Dan kalau kita tengok ini tahun 2000, kalau 2020 makin mengecil lah yang hijau itu. Wilayah-wilayah yang putih itu dikuasai oleh Zionis Yahudi. Dan kita tahu di Jerusalem, di Baitul Maqdis dikuasai oleh Zionis Yahudi. Jadi sampai bila? Kita amat lemah umat Islam hari ini, ya. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Maka kita ambil pedoman daripada Al-Quran. Ya, ada banyak ayat yang mengingatkan kita bagaimana nak mendapat kejayaan. Antaranya surah Ali Imran, firman Allah Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'azim." Allah kata, "Wal takum minkum ummah." Hendaklah ia ada di kalangan kamu ni segolongan orang. Hendak ada, perlu ada di kalangan kita kaum muslimin ini kelompok yang buat yad'una ilal khair. Mereka mengajak kepada al-khair, mengajak kepada kebaikan. Dalam tafsir kata mengajak kepada Islam. Kena ada kelompok yang mengajak manusia kepada Islam. Mengajak manusia yang bukan Islam kepada Islam, termasuk mengajak umat Islam kembalilah kepada Islam. Ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka memerintahkan, menyuruh dengan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah daripada kemungkaran. Maka kerja amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan, memberikan arahan, menguatkuasakan dengan yang ma'ruf dan mencegah daripada munkar. Yang ini yang paling berkesan adalah oleh negara.
Kalau jemaah-jemaah mempunyai bidang kuasa yang terhad, individu mempunyai bidang kuasa yang terhad, negara mempunyai bidang kuasa yang besar, ya, boleh menggerakkan jentera kerajaan untuk buat perkara amar ma'ruf nahi munkar. Juga termasuk melaksanakan dakwah yad'una ilal khair ini, ya. Bila buat begitu, wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang tercapai. Dan jangan kamu jadi wala takunu, dan jangan kamu jadi kalladzina tafarraqu, seperti orang yang berpecah belah, wakhtalafu, dan berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, selepas datang kepada mereka keterangan-keterangan, wa ulaika lahum adzabun azim, dan bagi mereka ada azab yang besar. Jadi jangan jadi berpecah belah begitu, ya. Maka untuk itu kita perlukan pemimpin macam Salahuddin Al-Ayyubi yang berjaya untuk menyatukan dunia kaum muslimin, terusnya menggerakkan tentera-tentera Islam, membebaskan bumi Palestin, Baitul Maqdis, yang dulu di bawah tentera salib, yang sekarang di bawah kekuasaan Zionist Yahudi. Kita perlukan pemimpin yang macam itu. Dan kita tahu tentera hanya boleh digerakkan oleh negara. Dan negara yang melaksanakan syariat Allah, hukum Allah, menegakkan Islam sebagai ad-din, maka negara macam itulah yang boleh, ya. Jadi nak menegakkan ad-dinul Islam sebagai sistem hidup ni, sudah pastilah kita kena bina dan jaga iman kita. Sebagaimana kita bincang tadi, iman kena jaga, jangan sampai rosak. Jangan kerana syirik, jangan kerana mungkin dia ragu-ragu, jaga iman tu, ya. Dan jangan murtad. Kemudian kita kena ada ilmu dan kefahaman bagaimana nak mengatur kehidupan kita ni. Sebagaimana kita bincang tadi, daripada makan, minum, pakai, ya, ibadah-ibadah khusus, termasuklah sistem politik, ekonomi, pemerintahan, sosial, tata luar negara, segala-galanya. Semua telah pun Allah syariatkan. Dan laksanakan syariat Islam ni, yang ada bidang kuasa siapa? Negara. Itu sebab kita selalu mengingatkan dan juga berdoa, dan kita kena menasihati orang-orang yang ada kuasa supaya laksanakanlah ajaran Islam, terapkan ajaran Islam, ya. Jangan kita ikut apa yang penjajah bawa dulu. Jangan kita ikut pengaruh-pengaruh daripada barat yang kita tahu, ya, dibawa oleh Yahudi, Nasrani, termasuk Amerika, Britain atau mana-mana, yang mana mereka hendak supaya ikut cara mereka, cara sekular, cara yang demokrasi barat yang dibawa oleh Amerika, Britain. Tak boleh kita dah ada Islam, jangan ikut komunis, jangan ikut sosialis. Kita ikut apa yang Allah syariatkan, ya. Bila ini dilaksanakan, masalah umat akan selesai, akidah Islam terjaga, dan Islam dapat dikembangkan ke seluruh dunia dengan lebih berkesan, ya. Wilayah akan dibebaskan daripada jahiliah moden, kekufuran. Jadi untuk itu, apabila dilaksanakan semua, maka ini yang dipanggil syariat. Maqasid syariat itu akan tercapai bila ad-dinul Islam ni dilaksanakan sepenuhnya. Terpelihara agama, terpelihara jiwa, hifzuddin, hifzun nafs, terpelihara jiwa manusia, hifzul akal, terpelihara akal, terpelihara juga keturunan, hifzul nasl, terpelihara juga harta, makna ekonomi, hifzul mal, ya. Jadi ini yang kita nak apabila kita kembali kepada ajaran Islam, ya. Jadi untuk itu sebagai rumusan, ini nak penutup dah, lagi 5 minit. InsyaAllah. Sikit lagi. Masya-Allah, kita kena khusyuk. Ya. Kita kena khusyuk kepada ajaran Islam, ajaran Al-Quran, ya. Kerana apa? Kalau tidak khusyuk kepada Al-Quran, maka kita akan hanyut, ya. Jadi sebagai rumusan ingin saya kongsikan apa yang Allah kata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu, ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl fa tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah tanya, ya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan tunduk hati mereka kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, itu Al-Quran. Janganlah mereka
jadi seperti orang-orang yang sebelumnya. Telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian mereka berlalulah masa. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati nurani mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik, menyimpang daripada kebenaran. Jadi untuk itu kita kena kembali kepada ajaran Al-Quran. Dan kita bakal menyambut bulan diturunkan Al-Quran, bulan Ramadan. Maka jangan tunggu Ramadan baru nak baca Quran. Mulai daripada sekarang, gear 1, 2 sampai gear laju. Jadi proses perubahan bagi membangkitkan umat Islam, membetulkan keadaan yang ada tanggungjawab kita bersama. Jadi kita kena ambil kesempatan yang ada, peluang yang ada ini. Kenapa? Hidup di dunia ini sekali saja. Amal kebaikan jangan ditunda-tunda. Jadi generasi muda, anak-anak, cucu kita kena sediakan untuk mewarisi kerja yang besar ini. Untuk membangunkan, menegakkan, menghidupkan agama Allah secara kafah. Jadi kesempatan untuk kita melaksanakan dakwah dan juga menyumbang kepada perubahan ni waktu kita masih hidup di dunia ni. Sebab bila dah mati, dah tak ada kesempatan. Dan kita pula bakal mati bila-bila masa sahaja. Kita tahu, Allah bagi tahu, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap diri akan merasai kematian. Jadi kematian itu bila-bila masa saja. Untuk itu Allah ingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri kepada Allah dalam semua perkara. Maka kita perlu ambil kesempatan, kita masih hidup. Ambil kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya sebelum berakhir. Sebab kalau tak ambil nanti penyesalan tak kesudahan. Jadi kita selalu dengar, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian. Nanti kalau dah kemudian dah tiba di akhirat, kalau sesal masa tu tak berguna lagi. Jadi mari kita lipat gandakan amal kita mulai sekarang. Apatah lagi di Ramadan yang bakal tiba. Maka jangan tunggu Ramadan, mulai sekarang. Itulah guru-guru, ibu bapa, anak-anak, perkongsian saya pada malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dicernakan, dapat difahamkan. Moga-moga ada yang rekodkan, dapat kita dengar semula. Jadi sebagai penutup kepada penyampaian saya, marilah kita mendatangkan untuk berdoa. Moga Allah Ta'ala buka pintu kebaikan untuk kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah ya Rahman Rahim, Tuhan yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang menciptakan alam semesta dan ini semua. Kami minta kepada-Mu ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Berilah kekuatan dan keupayaan kepada kami untuk mengikut kebenaran itu. Perlihatkan kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan. Berilah kekuatan dan keupayaan kepada kami untuk meninggalkan kebatilan tersebut. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantu kami, jadikan kami semua ini orang yang suka dan cinta kepada keimanan. Hiasilah keimanan itu dalam hati jiwa sanubari kami. Bantu kami, jadikan kami semua ini orang yang benci dan tidak suka kepada kekufuran, kemaksiatan dan kedurhakaan. Tetapkan kami di atas jalan yang lurus yang Kau ridai di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantu kami, jadikan diri kami, jadikanlah istri dan anak kami, jadikanlah kedua bapa kami, jadikanlah semua kaum keluarga kami, jadikanlah semua warga sekolah kami. Begitu juga jadikan seluruh umat Islam ini agar kami tetap sentiasa menjadi hamba yang taat mengerjakan perintah-Mu, melaksanakan suruhan-suruhan-Mu dan meninggalkan larangan-larangan-Mu. Bantu kami ya Allah agar kami termasuk dalam golongan orang sentiasa menjaga agama-Mu, sentiasa melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, sentiasa kami membawa kebenaran dan mengamalkannya di mana saja kami berada.
Janganlah kami ini menjadi orang lalai terhadap amanah tanggung yang Engkau fardukan kepada kami. Allahumma afina min kulli bala wal waba min syarri kulli dabatin anta akhidun binasiyatiha. Ya Allah, kami juga mohon penjagaan dan pemeliharaan agar kami semua dijauhkan daripada segala malapetaka bahaya yang mungkin bakal menyelama atau bakal menimpa. Pelihara kami dan jauhkan kami daripada kemudaratan makhluk-makhluk yang mudarat, khususnya makhluk coronavirus yang membawa penyakit yang menular di banyak tempat. Ya Allah, angkatkanlah wabak penyakit ini daripada kehidupan manusia secara amnya, agar kami dapat hidup normal mengikut cara yang Kau perintah dan syariatkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami juga mohon agar dimudahkan urusan kepada siapa sahaja kami orang yang menuntut ilmu, khususnya anak-anak yang menuntut ilmu di sekolah-sekolah, di pusat-pusat pendidikan tinggi, dan juga yang mereka sedang menghadapi peperiksaan SPM dan apa juga peperiksaan yang bakal dihadapi. Mudahkan urusan mereka menuntut ilmu, dan Ya Allah, mudahkan urusan mereka dalam menghadapi peperiksaan agar mencapai keputusan yang terbaik, semua ilmu, kefahaman, kemahiran, kepakaran dan keputusan yang baik itu dapat digunakan untuk beribadah mengabdi diri kepada-Mu ya Allah, agar kami berjaya dunia dan di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mengundang saya. Ampun dan maaf kalau ada kekurangan dan kesilapan. Jadi saya serahkan semula majlis ini kepada pihak kita kata pengurusan ataupun kita kata the MC of the majlis pada malam ini. Saya serahkan semula kepada pengacara. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada penceramah kita, Brigjen Haji Muhammad Anas bin Haji Hassan atas penyampaian yang sungguh menarik dan bermanfaat sebentar tadi. Diharapkan para hadirin dapat mengambil semua ilmu-ilmu yang disampaikan sebentar tadi. Jutaan terima kasih sekali lagi di atas kesudian Tuan menyampaikan ceramah pada malam ini. Saya mewakili jawatan kuasa pelaksana ingin memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang masalah teknikal sepanjang majlis ini berlangsung. Itu saja daripada kami. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.